Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, apa yang saya nak cakap ni, saya pun tak tahu. Tapi saya mulakan percakapan saya dengan apa-apa yang Allah ilhamkan kat saya. Kemudian dia akan terus bertukar dari satu perkara ke perkara yang lain sehinggalah selesai bayan. Saya tak pernah tahu apa yang saya tak pernah buat persiapan apa saya nak cakap pada ceramah saya pagi. Setiap pagi saya tak pernah buat persiapan. Saya duduk, saya baca, kemudian saya mulakan percakapan saya. Sebelum tu saya doa minta pada Allah, so bagi saya taufik untuk cakap yang benar, cara yang benar, untuk sukakan dia. Jadi tiap-tiap hari bayan saya akan jadi lain. Bayan saya tak ada sama. Itu menunjukkan dia bukan dari saya. Saya pun tak ada plan nak cakap apa. So apa yang Allah mahu saya cakap lah. Jadi dia lain-lain. Allah takkan cakap sama, ya. Dia ilmu yang datang kepada saya tu datang dari hazanah dia. Jadi hazanah dia tu tak boleh habisnya. Hazanah ilmu tu. Semua benda yang ada kat dunia ni semua disimpan. Dia punya stok dekat hazanah dia. Air ada stok dia. Dan stok tu tak habis. Minyak, gula, air mata, semua ada stok. Jadi dari sanalah dia datang. Kita nampak minyak gasolin dari tanah, dan kita pun ambil. Kita pun takut satu hari nanti dia akan habis. Kita ingat dia datang dari tanah, habis lah. Dia bukan datang dari tanah, dia datang dari hazanah Allah. Dia boleh habis, dia boleh tak habis, ikut apa Allah mahu. Allah mahu berhenti, tak ada minyak. Allah mahu tak berhenti, dia tak berhenti. Semua orang takut minyak habis. Dia sepatutnya bukan takut minyak habis. Untuk supaya minyak tu ada aja, dia kena betulkan hubungan dia dengan Allah Taala. Kalau hubungan tu tak baik, satu waktu Allah stopkan lah. Macam Saudi Arab ni kan. Aku bagi kau minyak, aku buat kau kaya. Aku duga kamu bersyukur tak dengan apa kau? Bersyukur ni makna kita guna apa yang Allah bagi ni untuk sukakan dia. Makna guna harta tu untuk di jalan Allah. Ini tak.
Jadi tentulah itu maknanya tak syukur. Maka akan tiba waktu dia berhenti lah. Jadi nak buat berhenti tidak benda-benda kat dunia ni datang dari hazanah Allah. Bukan kita fikir tentang dunia ni, fikir tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita punya hubungan baik, maka yang mengalir kepada kita dari hazanah yang baik lah, bagus. Allah bagi durian yang besar, pelam yang besar, temika yang besar, zaman berkat. Kalau kita punya hubungan dengan Allah tak baik, kita berhubung dengan hazanah Allah yang mempunyai rumput rampai je. Buah-buah pun tak ada, hujan pun tak turun, kering kontang, semua kecil-kecil ya buah, semua tak ada bagusnya. Jadi kerana hubungan kita dengan hazanah yang tak ada berkatnya, dia tak berkat, pelan-pelan kecil-kecil bila berhubung dengan hazanah Allah yang pelan besar-besar, manis-manis. Jadi kita semua nak yang manis, nak bagus, nak yang baik, tapi kita tak nak baiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah akan baik hanya bila kita taat perintah dia, cara yang dia mahu atau yang dia suka, dan niat kita untuk sukakan dia bukan susah sangat pun. Untuk kita tak taat pun tak susah, untuk kita taat pun tak susah. Apa modal kita untuk tak taat tu? Selain daripada degil, kita tak mau taat. Apa modal? Ar-Rasyidi, apa modal kau tak taat? Modal tak ada, masa ada sama. Modal tu masa sebenarnya yang Allah bagi pada kita tu, itu modal kita, bukan duit kita. Oh, saya miskin, saya tak boleh buat amal baik. Bukan, tak perlu. Kita perlu kaya untuk buat amal baik. Rasyidi selalu kata dia tak boleh buat amal baik sebab dia miskin. Betul tak? Selalu cakap dia tak boleh buat amal baik, macam Amir Sab, sebab saya miskin. Untuk buat baik bukan perlu kaya. Untuk buat jahat pun tak ada perlu kaya, perlu masa je. Jadi modal ni dah ada dah, masa. Bila mati datang, masa tu habis lah. Apa yang susah nak buat baik? Masa dah ada, buatlah baik. Tak nak. Apa yang menyebab kita tak nak? Sebab kita tak mahu lah. Degil namanya. Menganggap diri cukup, tak perlu Allah. Orang yang menganggap diri cukup, tak perlu Allah, dia tak mahu taat Allah. Dia kata semua akan ada. Dia tak tahu yang bagi dia Allah. Boleh dia bernafas? Tak boleh, kalau Allah tak bagi oksigen. Datang COVID-nya, serang, dah tak boleh bernafas dah. Duit banyak pun tak boleh buat. Balang oksigen tu pun beli, kalau dah tak boleh juga, tak boleh juga oksigen tu, mati. Walau dia orang kaya. Jadi untuk jadi baik, untuk jadi buat benda baik, benda bukan ada perlu duit. Satu orang jadi pencuri tu tak perlu duit kan. Merompak, merogol orang, tak mau semayang, tak mau buat dakwah, semua tak perlu duit. Nak buat dakwah, nak semayang pun tak perlu duit juga. Badan dia pakai, masa lah kan. Nak buat dakwah, mana ada perlu duit. Tak boleh pergi jauh, buatlah kerja tempatan. Kerja di bandar,
itu saja saya boleh, Allah tak marah. Allah tak bagi tahu kamu salah, tak mau pergi jauh, negara jauh kamu, tak ada. Allah tak marah. Allah yang bagi aku tak ada duit, aku buatlah mengikut apa yang Allah bagi. Apa yang aku nak? Risau pula, tapi tak nak. Ada duit pun tak nak, tak ada duit pun tak nak. Kita ingat kita boleh buat kerja dakwah bila kaya. Miskin tak boleh. Sebab bila kita buat kerja dakwah, kita kena keluar jalan Allah, korban. Oh, ini orang kaya. Itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain tu kerja dakwah di tempatan, dia tak perlu duit. Satu orang buat kerja tempatan dia sungguh-sungguh kan, dia pun boleh mencapai tahap takwa sebab dia miskin. Macam Pendi ni, dia pura-pura miskin. Dia kata saya miskin. Itu Allah tahu kalau kita tak mau keluar jalan Allah, saya miskin. Tapi Allah tahu tak? Jadi Allah akan bagilah kesan buruk pada kita sebab tidak bersyukur. Jadi kalau kita fikir betul-betul, untuk berjaya ni dia tak perlu modal, melainkan masa. Untuk jadi jahat pun dia tak perlu modal, melainkan masa. Modal tu dah ada dah. Jadi orang kaya pun tak perlu nak jadi, tak perlu dia nak dapat agama jadi miskin. Orang miskin dia tak perlu jadi kaya untuk ada agama. Perlu ke? Orang miskin dia perlu jadi kaya untuk dapat agama. Dia perlu kaya tak orang miskin? Tapi orang miskin dia risau nak kaya, bukan sebab dia nak agama. Macam Azri cakap, saya kerja sikit tapi nak banyak. Risaulah. Rashidi nak banyak, kerja banyak. Bukan untuk mengamalkan agama nak banyak tu. Untuk banyak dia tak perlu banyak. Untuk banyak dia tak perlu banyak duit. Untuk banyak amal agama tak perlu. Siapa kata perlu? Buat kerja dakwah. Orang miskin pun tak nak, orang kaya pun tak nak. Sebab dua-dua nak kaya. Konon tu kaya tu boleh bawa agama. Oh, kalau kamu banyak duit boleh bersedekah. Siapa suruh? Kalau Allah bagi kamu banyak duit, adalah perintah kamu nak kena beri sedekah. Bukan ni, tak ada siapa pun untung dengan kamu jadi kaya. Kamu pun tak untung. Kamu untung bila kamu ada agama. Orang lain pun untung berkawan dengan kamu, bukan sebila kamu kaya, bila kamu ada agama. Apa untungnya kawan dengan orang kaya tak ada agama? Jadi kita untuk agama ni, kita tak payahlah salahkan. Saya miskin, saya sibuk. Siapa suruh kau sibuk? Kau sendiri nak sibuk. Sibuk kau untuk apa? Nak kaya. Kaya untuk apa? Untuk agama. Nah, kaya tu kerana kamu punya nafsu. Kamu ingat dengan kaya ni kamu akan selamat. Nah, dan nafsu kamu tu, dan kamu telah buat begitu sebab kamu mempunyai kepercayaan yang salah. Saya mau banyak duit supaya saya selamat. Siapa cakap? Siapa bagi selamat? Duit ke Allah? Tahu pun. Saya kenapa nak banyak duit? Kata sebanyak duit selamat. Banyak duit akan tenang. Banyak duit akan bahagia. Siapa cakap? Kamu cakap. Yang bagi bahagia bukan duit. Yang bagi tenang bukan duit. Yang bagi selamat bukan duit. Yang bagi sakit bukan duit. Yang bagi sihat bukan duit. Allah, jadi buat apa nak banyak duit? Apa faedahnya dengan banyak duit selain daripada melanggar perintah Allah? Bila kita nak banyak duit, tentu kita bagi banyak masa. Masa yang kita patut guna untuk betulkan hubungan kita dengan Allah,
kita telah gunakan untuk kerja cari duit yang kita anggap, percaya boleh selamatkan kita. Pendi ni dia boleh sakit tak? Anytime. Siapa buat dia sakit? Allah. Bukan duit dia atau tak ada duit. Ada duit boleh sihat? Tak boleh. Duit bukan boleh bagi sihat, dia bukan boleh bagi sakit. Dia tak boleh buat apa. Jadi yang boleh buat, tak ada yang boleh buat melainkan Allah. Jadi manusia yang waras, yang betul akal fikirannya, akan percaya tiada yang boleh buat melainkan Allah. Tidak ada faedah saya mendapat selain dari mendapat Allah sebagai kekasih. Lain semua tak ada faedah. Sebab lain tu semua tak boleh bagi faedah kat saya, tak boleh bagi bahaya kat saya, tak boleh bagi manfaat kat saya, tak boleh bagi mudarat kat saya. Rashidi beria nak dapat duit banyak. Dia kata nak bayar sewa. Dia ingat dia ada duit, dia boleh bayar sewa. Allah tak izin boleh? Allah yang bayar sewa rumah dia. Dia percaya ke? Atau duit bayar sewa rumah dia? Ini yang bayar sewa, yang bayar semualah, yang buat kita dapat beli minyak, yang buat kita boleh makan, yang buat kita boleh tidur, yang buat kita boleh rehat, apa saja hanya Allah. Single. Allah bukan boleh buat tidur untuk seorang saja. Semua orang kat dunia ni. Betapa susahnya kalau Allah tak bagi tidur lagi. Pusing sana, pusing sini, pusing situ, tak boleh tidur. Sebenarnya bukan sebab kita sakit, kita tak boleh tidur. Allah tak bagi tidur, tak boleh tidur lah. Mana? Orang kafir tu tidur, Allah bagi dia. Cuba Allah tak bagi dia tidur. Itu rahmat Allah besar, boleh tidur. Itu tidur je. Tak. Bapa mentua saya dulu, Datuk Ismail Panjang Aris, dia walaupun dia yalah, dia orang besar, orang dunia besar, pangkat dia dulu macam Datuk Bandar Kuala Lumpur ni, tapi dia tak boleh tidur. Dia ikut sehari je jemaah tabligh ke Tanjung Malim. Oh, dia boleh tidur. Banyak mak saleh tak boleh tidur. Dia duduk dalam kereta api tu, orang tabligh buat taklim, banyak tidur dia kata. Melainkan yang baca taklim aja. Aku ni tak boleh tidur. Dia tanya, apa agama kamu? Banyak orang dengar ceramah bayan tabligh, semua tidur. Satu orang baru aja keluar tabligh, dia ingat bayan subuh tu untuk didengar, tapi dia tengok tak ada siapa yang dengar, semua tidur. Jadi kenapa dia orang tidur, dia tanya. Dia kata dia orang ni dah lama dah. Bila kau lama nanti kau pun jadi macam dia. Bayan pun Allah bagi tidur. Bagus kan? Sebenarnya tak bagus. Kita bukan tidur masa bayan. Masa bukan bayan boleh tidur. Tapi orang tabligh Allah tak bagi dia manfaat, faedah dari bayan. Bayan bagus pun dia tidur, bayan tak betul pun dia tidur. Pergi istimak dia pun tidur, mana pun tidur. Lepas tu bila last bayan, siapa sedia keluar, dia bangun. 4 bulan. Dia kata semua tak payah. Dia kata tabligh ni, yang penting keluar. Faham tak payah. Sebab tu dia tak payah duduk bayan dengan dengar. Yang sibukan Islam ni tak boleh tidur. Bukan sehari dua, tak 2 hari, berbulan.
Itu tidur. Boleh duit bagi tidur? Tak boleh. Boleh kaya kita boleh bagi tidur? Tak boleh. Allah bagi. Jadi semua Allah bagi. Kenapa kita tak mau buat hubungan baik dengan Allah? Kita mau banyak duit. Macam Rasidi, Azri, Yazid semua. Nak banyak duit. Kerana ingat, duit buat. Tanya sama kamu, siapa buat? Duit ke Allah? Allah. Tahu pun. Tapi kenapa dia cakap ada duit semua boleh dapat? Kenapa cakap kalau betul lah daripada hati? Ada duit semua boleh dapat. Kenapa cakap ada duit semua boleh jalan? Tak ada duit, kita ingat semua. Sebenarnya bukan kita tak ada duit, kita tak dapat tu, Allah tak bagi. Bila kita dapat tu, Allah bagi, bukan duit bagi. Itu kita tak tahu. Kita pun tak pernah dengar orang cakap duit tak boleh buat apa. Semua yang kita dengar, kawan-kawan kita, bapa, mak, hari ni kau kena banyak dapat duit. Bini kata, banyak dapat duit hari ni. Banyak dapat duit, bagi semua kat saya. Jadi satu orang diajar cakap Allah buat, lain daripada Allah tak boleh buat. Duit tak boleh buat apa. Bini dia dengar, bagi duit tu kat saya. Saya tahulah apa nak buat. You see? Semua fikir percaya, bini, anak, semua percaya yang buat duit. Padahalnya duit tu dicipta oleh manusia sendiri, dibuat oleh manusia dan diberi nilai oleh manusia. Letak nombor 50, 10, 20, 100 kan. Siapa letak nilai tu? Manusia lah. Siapa buat duit tu? Dengan izin Allah. Manusia juga. Lepas tu manusia kata ada duit selamat. Adakah patut cakap macam tu? Sedangkan duit tu tak boleh buat apa. Jadi manusia sekarang ni dah buat duit jadi Tuhan. Bila dia kata ada duit semua boleh buat. Sudah ganti duit tu dengan Allah. Sepatutnya yang betulnya ada Allah, semua boleh dapat. Tiada yang boleh buat melainkan Allah. Itu sepatutnya. Kita tukar Allah tu dengan duit. Ada duit, semua boleh dapat. Jadi Tuhan Rasidi ni adalah duit. Dia tak mengaku. Dia walaupun semayang, walaupun pergi buat gas, Tuhan dia duit. Boleh dia buat gas tu untuk sukakan Allah? Susahlah. Sebab Tuhan dia duit. Tak boleh untuk sukakan Allah. Kita boleh sukakan Allah bila Tuhan kita Allah. Dan kita buat gas ni untuk kerana perintah Allah. Ya tak? Kita pergi kerja kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Tapi kalau kita Allah bukan Tuhan kita, duit, kita pergi kerja untuk dapat duit. Yazid, dia pergi kerja untuk dapat duit. Dan dia tahu kerja tak boleh bagi duit. Dia tahu je. Dia pun minta, oh Allah bagi duit. Kenapa nak sangat duit tu? Tak payahlah. Allah bagi duit, ambil lah, gunalah untuk sukakan Allah. Itu kalau orang betul ni, dia tak susah hati. Sebab tak perlu ada banyak duit atau sikit duit. Yang perlu dapat apa benda yang kita nak. Allah boleh bagi dengan ada duit, dengan tak ada duit. Bukan perlu ada duit. Kenapa risau sangat nak duit banyak ni? Melainkan kita percaya duit boleh buat. Kalau kita percaya duit tak boleh buat, kita tak ada risau nak duit banyak. Risau. Kenapa kita risau sekarang nak duit banyak? Sebab kita ingat duit boleh buat.
Kita risau duit sikit sebab kita percaya duit buat. Kita risau kita jauh dari Allah. Kita ni bukan kekasih Allah sebab kita tahu Allah boleh buat. Kalau Allah tak sayang aku, apa pun kau tak boleh dapat. Aku nak sihat tak boleh dapat. Aku nak senang tak boleh dapat. Apa pun aku tak boleh dapat kalau Allah tak nak kasih. Nak kaya pun Allah tak bagi kalau Allah tak nak kasih tau. Bukannya apa pun. Berapa banyak kita dah lama dah nak kaya. Bila kamu nak jadi kaya ni? Dari dulu. Boleh kamu dah dapat ke apa yang kamu dah sampai ke hari ni? Dah dapat belum? Kenapa tak dapat? Allah tak bagi. Sebab yang boleh buat kaya, yang boleh buat miskin, bukan kerja, bukan berniaga. Yang buat kita kaya, miskin ni adalah Allah. Sebab itu orang kaya tak payah nak jadi miskin untuk bawa agama. Tak perlu. Si miskin tak perlu jadi kaya untuk bawa agama. Yang pentingnya agama. Jadi sebenarnya tak ada sebab miskin atau orang kaya tak boleh amal agama. Semua orang boleh. Tak ada apa yang menghalang dia. Bukan tak ada duit boleh menghalang dia tak ada agama. Bukan banyak duit boleh menghalang dia. Tak ada apa. Yang menghalang dia tak ada agama hanya diri dia sendiri yang tak mau. Kan? Dia tak mau agama. Mana nak dapat agama? Dia tak ingin nak ada agama. Kenapa dia tak ada ingin nak agama? Sebab dia tak ada ingin nak Allah. Allah tak ada suka benda lain. Kamu banyak duit, tak ada suka Allah. Kamu tak ada duit, tak ada Allah murka kamu. Allah suka bila kamu taat dia, Allah murka bila engkau engkar. Untuk taat dan engkar dua-dua tak perlu masa, tak perlu duit. Kaya atau miskin. Orang kaya pun boleh buat engkar, orang miskin pun boleh. Orang kaya pun boleh sedekah, orang miskin pun boleh kalau dia nak. Berapa yang dia boleh lah. Ini Rashidi tak ada. Saya miskin kata sini. Saya tak boleh sedekah. Saya kena terima duit. Jadi kita sebenarnya percaya duit lebih daripada Allah. Allah buat kita miskin, tak ada duit bukan makna kita tidak boleh buat amal baik. Nilai amal baik yang dibuat oleh orang miskin jauh lebih besar kalau dari orang kaya. Dengan duit sikit tu dia korban, kan? Korban dia nilai dia tinggi. Waktu Tabuk semua orang bawa harta. Nabi bilang, apa harta kamu ada bawa. Abu Bakar bawa semua. Omar bawa setengah. Satu orang miskin, kaki pun tak ada, tangan pun tak ada. Dia bekerja dengan Yahudi, angkat air, guna mulut dia je. Sikit aja dia boleh kerja. Sikit aja dia dapat korma. Itu dia bagi kat Nabi untuk Tabuk. Nabi bilang, Allah bagi tahu, orang ni punya korban, asbab kamu punya semua diterima. Tengok. Jadi amal baik ini, nak dekat dengan Allah ni modalnya tak ada, melainkan masa je. Nak dan tak, berya-ya. Kamu tak boleh cakap saya sekarang ni kekasih Allah sebab saya profesor. Tak ada. Banyak profesor kat dunia ni. Dr. Naswar bolehlah dia doktor. Banyak doktor. Tak ada dekat dengan Allah. Dr. Naswar banyak duit. Banyak orang banyak duit pada saya lagi. Tak ada jadi kekasih Allah. Untuk jadi kekasih Allah tak perlu jadi profesor, tak perlu jadi doktor, tak perlu banyak duit. Dia kena banyak iman supaya amal jadi sangat baik. Itu je. Dan untuk iman dan amal sangat baik, modalnya masa je. Sebab itu masa yang Allah beri kepada kita ni adalah modal. Jadi Allah bersumpah wal asri, dengan masa.
Kenapa? Masa ni sangat penting. Tak ada siapa boleh cipta masa melainkan Allah. Bila Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan nama dia yang mencipta masa. Jadi Allah bersumpah, mereka yang salah guna masa, masa tu patut digunakan untuk jadi orang beriman, beramal soleh. Maksudnya masa tu mesti digunakan untuk buat kerja, mengajak manusia kepada Allah, berpesan tentang kalimah yang benar, berpesan dengan sabar. Masa tu tapi disalahguna, digunakan masa untuk cari dunia, dari kecil sampai ke tua. Jadi apabila masa tu disalahguna, daripada buat kerja mengajak manusia kepada Allah, mengingatkan manusia dengan benar, dengan perkara benar, dan dengan sabar, dengan sabar buat kerja tu, tak ada berhenti sampai mati. Susah, senang, miskin, kaya, dalam apa keadaan, kerja dengan kerajaan, kerja sendiri, tak ada kerja, ada kerja, buat juga. Macam tu. Makna dalam apa keadaan, masa yang dia ada diguna untuk itu. Barulah dia jadi orang beriman, beramal soleh. Barulah dia berjaya. Selain daripada itu, kata Allah, semuanya gagal. Wal asri innal insana lafi khusr. Semuanya gagal. Semuanya gagal maksudnya semuanya tak berjaya lah. At loss. Semuanya dalam dunia duka cita, tak tenteram. Kenapa duka cita tenteram? Buatan dia sendiri juga. Kerana tak mau ikut Allah, kerana tak mau jadi orang beriman saleh, nak jadi orang yang nak banyak dunia. Kenapa? Sebab ingat dunia boleh selamatkan dia, yang tak ada kuasa. Dunia tu bukan Tuhan, harta tu bukan Tuhan, dia tak ada kuasa. Bila kita percaya dunia ni berkuasa, beri faedah pada kita, kita telah mempersekutukan Allah, tahu. Tu Allah memang tak boleh terima. Allah tak boleh terima Rashidi mempersekutukan dia dengan kerja dia untuk dapat duit. Kalau Rashidi betul orang beriman, beramal saleh, dia tanya, berapa jam saya nak buat kerja masak dalam satu hari? Dia tak ada. Dia nak ikut dia. Berapa jam saya nak, saya punya pasal. Kerja, banyak duit. Kurang masa, kurang duit. Sebab kita kata kerja tu Tuhan juga berkuasa. Allah Tuhan juga. Tapi kerja Tuhan juga. Duit Tuhan juga. Saya Tuhan juga. Ada banyak Tuhan. Jadi Allah mahu kita ni mengislahkan diri. Allah mahu kita islah. Allah yang islahkan. Tapi perantaraan asbab dia, kita kena bercakap, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kalimah yang benar, kalimah la ilaha illallah. Tiada yang buat melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah. Ini semua orang tak mau cakap. Cakap dunia kemain seronok lagi. Ka. Tengok benda dunia kemain seronok lagi. Nak buat kerja dakwah ni, aduh, bertahun dah dengar, tak buat lagi, kaki tak langkah lagi. Jadi berat. Kenapa berat? Satu je sebab kita tak nak. Cuba tukar jadi ndak. Saya ndak. Cakaplah saya nak jadi kekasih Allah. Tak nak. Saya nak jadi kekasih bini saya, kasih anak saya, kekasih kepada saya sendiri. Anak saya seorang aja. Itu je saya nak. Itulah buah hati saya. Buah hati apa? Allah ambil dia. Jadi hari ini banyak orang
fikir risau tak tentu pasal lah. Risau dan pening kepala dan risau bimbang. Satu perempuan komedian tu, Indian, dia kata, saya bila Britain ni nak buat Brexit ni, saya susah hati, susah apa nak jadi. Mak dia kat India ni, shut up, jangan susah hati. Kau tak tahu dia, ada Brexit ke tak ada Brexit, laki kau boleh, kau bila mati, laki kau kahwin lain. Kau tak payah nak fikir Brexit tu semua. Kalau kau mati sekarang, laki kau tu kahwin lain. Oh, dia pun kahwin lain. Dia pun pegang, bagi jumpa laki dia. Tanya, are you going to get married again after I die? What are you asking? Husband dia, are you going to marry again when I die? No. You must answer this question. If you marry again, no way. All this barang-barang harta belong to me. Macam tu lah dia cakap dengan suami dia. Orang pun gelak kan. The moral of the story is, you don't worry about all this. Everything doesn't happen with Brexit. You die, what will happen? Bukan ada Brexit you tak mati. Kalau you mati, kata, apa yang kau nak bimbang? Dia semua. Ini kita tak payah bimbang apa. Anytime kita boleh mati. Tinggal semua perkara yang kita risau tu semua. Yang kita risau jaga anak tu, hilang semua bila kita mati. Apa nak risau? Itu yang orang yang yakinnya betul, yang menjaga anak aku adalah Allah, bukan aku. Dia hidup tenang. Yang memelihara kucing aku, kan, banyak beranak, tak habis-habis beranak, bukan aku, Allah SWT. Tenang je. Tapi kalau kita ingat kita pelihara, kita bagi makan, kita pun rasa takut lah, banyak sangat anak keluar. Tapi yang pelihara dia, jaga dia, bini kita, anak kita, semua orang, bukan anak dari isteri kita, yang jaga semua Allah, memenuhi keperluan semua Allah. Kita risau ni sebab kita percaya yang salah. Kita yang jaga. Siapa suruh kau percaya kita jaga? Tak ada siapa. Tak ada kitab yang bagi tahu, Quran ke kitab Allah, yang menjaga anak bini ni kau. Tak ada. Tapi kenapa kita risau sangat ni? Sebab kita ingat kita yang jaga, itu benda salah. Itu benda salah. Kenapa kita ingat kita jaga? Sebab kita tak pernah cakap yang betul. Yang betul kita tak ada cakap. Disuruh cakap yang betul, kita tak nak. Disuruh gas, cakap yang betul. Tiada yang jaga, tiada yang pelihara, melainkan Allah. Tak nak. Mau cakap yang salah juga. Mana tak dapat rosak. Bila rosak fikiran kita, rosak keyakinan kita, rosaklah amalan kita. Datanglah duka cita, datanglah kesedihan, datanglah sengsara, bukan saja di dunia, di akhirat masuk neraka. Jadi kalau kamu kesian berdiri kamu, mulut kamu tu kena jaga. Jangan cakap buruk, jangan cakap yang salah, cakap kalimah. Buat gas hari-hari, cuti mati saja. Cakap pada diri kamu sebenarnya, bila kamu cakap kat orang, bahawa yang menjaga bini anak aku ni bukan aku, Allah. Yang memelihara aku ni Allah. Rashidi dah lama juga disuruh cakap tu. Kenapa tak masuk-masuk? Sebab bila cakap, tak membenarkan cakap. Satu kita cakap kat mulut, benar kat hati. Cakap bahasa Melayu apa lagi nak dibenarkan? Kalau lain kita cakap Arab, kena nak diterjemah ni. Ini cakap Melayu. Bila cakap kat mulut, kat hati, mau cakap je. Tapi kenapa yakin kita tak datang? Ternyata dia cakap kat mulut je, kat hati tak masuk lah. Bila kita percaya kita jaga anak bini kita, kita takut tak kerja. Kita takut kerja sikit, kita takut duit sikit. Kenapa kita takut? Sebab kita percaya kita jaga anak bini kita. Sebenarnya kita tak jaga dia. Yang jaga dia Allah, yang jaga kita Allah. Bukan duit kita pun. Dia nak mati, boleh kita tahan dia. Tahu pun tak boleh. Kenapa risau sangat?
Ya tak? Ini kerana anak bini kita tak mau buat kerja dakwah. Kerana anak bini kita tak mau keluar jalan Allah. Kenapa? Sebab kita takut kita yang pelihara anak mati. Kau keluarlah 20 bulan. Tak mati juga. Kau keluar sebulan. Mati juga dia. Oh, sebab saya keluar dia mati. Tak. Masa mati dia dah datang. Orang yang yakin betul, dia tak ada susah. Yang berkuasa hanya Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Itu perkataan. Tiada beri faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang beri mudarat, manfaat melainkan Allah. Baik buruk semua datang dari Allah. Hina mulia semua Allah yang buat. Dia ajar suruh cakap yang betul. Masih lagi mempunyai yakin yang salah. Saya boleh buat apa? Saya tak boleh buat. Saya bagi bayan, kamu tak faham. Saya tak boleh buat apa yang bagi kamu tak faham Allah. Sebab apa kamu tak faham? Riak. Kenapa kalimah yang kamu sebut tu tak masuk? Sebab kamu tak benarkan dia. Dan kamu tak ikhlas cakap dia untuk sukakan Allah. Saya tak boleh buat apa. Saya dah ajar dah. Apa yang saya boleh buat lagi. Jadi sebenarnya saya pun tak salah. Kata Allah, si buta yang datang nak jumpa engkau tu wahai Muhammad, kalau sekiranya lah diri dia tak islah, tak diislah, kamu tak bersalah. Kenapa kamu nak marah dia? Dia dah datang, dia nak islahkan diri dia. Katalah dia tak islah, kamu tak salah. Macam tu lah saya. Saya tak salah. Kamu semua yang duduk depan saya ni tak ada islah. Yang salah kamu lah. Salah tak ada pada saya. Salah daripada saya ke? Atau daripada kamu? Kan? Dan saya tak perlu perawi. Ini bila saya bayar ni, kamu semua banyak tak faham. Kosong. Setengah 10%. Kata Allah, bukan salah kamu, Naswar. Kamu tak perlu nak mendapat murid yang faham supaya dapat merawikan apa yang kamu cakap. Kamu tak perlu. Aku akan buat. Bukan murid kau. Dulu-dulu ya. Sebab aku tak buat teknologi lagi. Sekarang ni aku dah buat internet, kata Allah. Kau bayan aja. Tak payah dia nak merawi lagi. Bayan kau tu aku boleh buat, semua orang seluruh dunia boleh dengar. Quran yang kau tulis tu semua orang boleh baca. Nabi Muhammad dia tak tulis. Quran dia tak tulis, hadis dia pun tak tulis. Dia pun tak tahu tulis. Mau nak Ilyas macam tu semua nak bergantung pada perawi. Kalau perawi tu faham, iyalah juga. Kalau tak faham, Nabi bilang aku faham 10% saja daripada apa yang Nabi ajar kat aku. Macam ni dia nak ajar orang seluruh dunia dengan 10% faham. Tapi aku tak perlu perawi sekarang. Kamu semua tak faham pun tak apa. Sebab perawi tak diperlukan lagi. Selepas ini semua orang seluruh dunia, walaupun hidup selepas saya dah mahu mati, dia boleh dengar bayan saya. Perkara yang sama juga yang kamu dengar. Dan kalau mereka tawaduk, mereka tak ada riak macam kamu, Allah bagi dia faham dan bagi dia amal. Dia menjadi beriman beramal soleh. Bukan salah saya, kamu tak faham. Yang salah kamu tak faham ni kamu sendiri. So Allah Maha bijaksana. Zaman ni dah datang. Zaman dunia sebagai satu bandar, satu negeri je. Dah tak ada banyak negeri lagi dah. Tak ada macam dulu tribe dah. Inilah masa manusia ni dapat menjadi satu keluarga bahagia. Seluruh manusia mengamalkan agama. Dan Allah bagi tahu semua yang mengamalkan agama tu pahalanya semua dapat kat kau, wahai Naswar. Bukan kat perawi kita. Perawi pun tak boleh nak merawi. Tak dapat apa. Jadi Allah SWT buat begini untuk menambahkan kebaikan saya yang tak boleh dibilang, dikira. Seluruh dunia baca Quran saya dan dengar ceramah saya. Dua je perkara penting. Baca Quran saya dan hadis yang saya tafsir, dengar ceramah saya. Ceramah tu nak mengapakan lagi lah apa yang saya tulis dalam Quran dan hadis tu. Itu je. Ini semua saya mati je, saya tak mati je, saya tak perlu Yazid. Ya, betul, Ustaz. Untuk merawinya. Aku tak perlu Samad untuk merawinya. So dunia Allah buat boleh dengar dan boleh baca.
Maha suci Allah yang maha agung dan maha bijaksana dan maha penyayang dan pengasih.